orang yang wara'. Kan lebay, baik, positif. Tapi disebabkan sebahagian yang bawa imej lebay, pada ketika yang sama dia bawa imej yang tidak baik. Senang nak kafirkan orang, nak nerakakan orang, maaf cakap, nak baruakan orang. Menyebabkan bila kita sebut lebay hari ini, kita sebut dengan nada berhati-hati, padahal asalnya baik. Mengapa jadi negatif? Sebab yang bawa imej lebay itu sebahagiannya dia bawa imej lebay yang dilihat baik, tetapi dia campur dengan benda yang tidak baik, yang merosakkan kebaikan nama lebay itu. Salah. Dan saya tertarik dengan satu analisis oleh Imam Ibn Kathir ketika dalam bab ayat lainnya, tapi saya nak sebutkan sebab kena pada tempatnya. Imam Ibn Kathir berkata kalimat Yahudi itu ada beberapa pandangan ulama tentang asal usul nama Yahudi itu. Pengikut Nabi Allah Musa dipanggil Bani Israel, dan dipanggil Yahudi. Maka Imam Ibn Kathir berkata kalimat Yahudi, ulama memberi beberapa pandangan tentang asal usulnya. Hamka cenderung mengatakan Yahudi dia berkait dengan nama salah seorang anak bagi Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub ada 12 orang anak. 12 orang anak yang melahirkan 12 suku sakat keturunan Nabi Yaqub, keturunan Bani Israel. Salah seorang anak yang dianggap salah seorang anak tertua Nabi Yaqub ialah Yehuda. Dan Yehuda keturunannya paling ramai, paling kuat. Maka menghasilkan akhirnya panggilan bagi Bani Israel juga mereka dipanggil dengan panggilan Yahudi, dikaitkan dengan nama anak Nabi Yaqub yang paling ramai keturunannya yang bernama Yehuda melahirkan nama Yahudi. Itu agak popular. Ibn Kathir juga menyebutkan tentangnya. Tetapi ada ulama mengatakan Yahudi itu berasal dari kalimat ini, hudna, hud. Hud itu ialah bertobat, na kami. Hud bertobat, na kami. Jadi hudna kami bertobat. Jadi kata sebagian ulama, kata Imam Ibn Kathir, nama Yahudi itu lahir dari kalimat hud ini, hud. Yahud, hud. Dia Yahudi, Yahud lahir dari kalimat hud. Jadi Yahudi maksudnya golongan yang bertobat. Baik pula maksud dia. Jadi maksud Yahudi kalau dikaitkan dengan hud ini artinya golongan yang suka bertobat. Nampak macam okey lah mereka. Tapi ada orang bertanya, tapi nampak perangai Dr. Daniel, perangai mereka tak okey pun. Iya, biasalah begitu. Gelaran dah okey. Nama dah okey. Perangai cara hidup KO. Bisa berlaku di mana-mana pun. Kan? Macamlah nama manusia kan, beri nama, wow. Datang ke surah Al-Fatih. Ni surah ini kan Al-Fatih. Al-Fatih ni apa dia? Oh, mungkin salah seorang panglima Islam. Panglima Al-Fatih zaman Uthmaniyah. Oh, nama baik ya. Memang baik orang itu. Saya nak namakan anak saya yang bakal isteri saya lahirkan insya-Allah bulan depan, dekat dengan Aidil Adha. Dia akan lahirkan baby kami yang pertama. Saya nak namakan bersempena dengan Al-Fatih. Saya kagum dengan nama surah Al-Fatih dikaitkan dengan panglima perang di era Uthmaniyah. Berikan nama anak Al-Fatih dengan niat semoga mencontohi panglima itu.
dapat anak besar. Bukan Al-Fatih, patah. Perangai semua patah. Patah habis, peruk-perak, tak boleh pakai punya orang. Nama Al-Fatih. Samalah dengan Yahudi, kalau dikaitkan dengan Hud, orang yang bertaubat, mereka golongan yang bukan begitu. Memberi peringatan pada kita lah. Kadang-kala gelaran itu baik, macam ustaz lah. Bila kita sebut di Malaysia Al-Ustaz, manusia baik ataupun tak baik ustaz? Jeff, ustaz, baik tak? Mesti baik. Tetapi disebabkan perangai sebahagian ustaz, menjadikan bila orang sebut nama ustaz, kita berhati-hati. Bukan terus-menerus kita kata dia baik. Kita kata, walaupun dia ustaz, hati-hati. Sebab ada sebahagian yang memburukkan nama ustaz yang pada asalnya maksudnya baik. Orang agama. Tapi disebabkan ada ustaz yang kaki penipu, ceramah maki hamun orang, minta maaf mencarut, tunjuk jari bukan-bukan, terlibat dengan jenayah seksual, kan? Jadi menyebabkan bila disebut nama ustaz pada hari ini, kita teringat juga tentang itu. Ustaz gangguan seksual, ustaz mencarut. Jadi kita pun tak berani nak katakan ustaz ni baik ataupun tidak. Kita berhati-hati. Silapnya di mana? Bukan pada kalimat, tapi pada perangai yang menghasilkan ketakutan pada kalimat itu. Padahal asalnya baik. Sama juga dengan lebay. Lebay ini baik ataupun tidak, Jeff? Maksudnya lebay. Lebay baiklah. Orang agama, tafsiran umumnya, Ridwan, orang yang hendak pada agama. Dia lebay lah. Walaupun mungkin dia malang, lebay malang, tapi dia lebay, dia baik. Orang semayang, baca Quran, baca kitab. Baik tak, Ridwan? Baik. Tapi disebabkan ada yang bawa imej lebay cara negatif. Dia bawa imej orang agama, qala Allah Ta'ala, pakai pakaian orang yang wara', kan? Lebay, baik, positif. Tapi disebabkan sebahagian yang bawa imej lebay, pada ketika yang sama dia bawa imej yang tidak baik. Senang nak kafirkan orang, nak nerakakan orang, maaf cakap, nak baruakan orang. Menyebabkan bila kita sebut lebay hari ini, kita sebut dengan nada berhati-hati. Padahal asalnya baik. Mengapa jadi negatif? Sebab yang bawa imej lebay itu sebahagiannya dia bawa imej lebay yang dilihat baik, tetapi dia campur dengan benda yang tidak baik, yang merosakkan kebaikan nama lebay itu. Salah pada kita lah. Jadi orang yang bawa imej lebay itu, kita hati-hati sekarang. Bukan semuanya tidak baik, tapi ada yang benar-benar malang, yang tidak baik. Kita hati-hati. Baru ini kan ada seorang Dr. Amira, dia pergi ke gerai makanan dengan anak-anak dia. Ada orang bawa imej, ada yang di satu penjuru, di satu meja, manusia yang berpakaian, dia panggil wearing religious attires. Berpakaian orang agama, berpakaian macam lebay lah. Pakai ketaya, pakai selepang. Asalnya baik, tapi di samping itu, tu isap rokok. Di meja gerai makanan. Doktor ini dengan anaknya duduk bersebelahan dengan mereka. Dr. Amira ini pergi tegur mereka. Mereka tak layan. Dr. Amira ambil gambar, upload. Saya terpaksa buat begitu. Jadi imej yang mereka bawa, imej orang agama dengan pakaiannya yang nampak warak. Dr. Amira upload, semua dunia boleh tengok. Seorang tu tulis kalimat yang saya rasa tersenyum juga. Religious without moral. Religious, nampak warak tapi tak ada akhlak. Yang menghuduhkan kalimat lebay itu kita. Yahudi
Ada sebagian ulama mengatakan dia daripada kalimat Hud, orang yang bertaubat. Tapi perangai mereka tak menampakkan demikian. Jadi kita kena hati-hatilah. Dalam hidup kita, kita ustaz, kita ulama, kita yang bawa imej orang wara, lebay, yang memang baik pada asalnya. Tapi bila kita bawa itu dengan dicampurkan dengan benda yang tidak baik, bercanggah dengan agama, kita memburukkan nama agama. Kita menghuduhkan nama agama. Saya teringat ketika pergi rakaman halakah, orang TV beritahu saya, mereka suka cerita ni, pergi ke sebuah masjid buat maulud, sambutan maulud. Jemput TV datang. Jadi orang TV ni pun pergi. Selawatlah, panggillah orang pakai seleban, orang ya macam lebay, macam ulama lah, warak lah. Selawat, ada tausiah, bagi tausiah, pumpang. Habis tu kata orang TV, punya kotor masjid tu jadinya. Asal datang bersih. Habis selawat, tausiah, tazkirah, datang nak tunjukkan sayang Nabi. Hasilannya menunjukkan tak ikut Nabi. Jadi orang komen, apa ni? Majlis maulud nak ikut Nabi macam apa ni? Kotor habis masjid selepas maulud. Salah siapa? Ada kameraman non-Muslim. Nabi ajar begini ke? Apa kita nak kata? Salah Nabi ke? Never. Ini mesejnya. Kita cerita bab Yahudi, tapi kita kona sikit pada kita ni. Nama dah elok, gelaran dah elok, tapi kita huduhkannya dengan perbuatan kita yang tidak elok. Jadi kalau anak tuan-tuan perempuan nak jadi ustaz, kata kat dia, jangan ghairah dengan title ustaz. Tapi yang lebih penting ialah penghayatan yang ikut Nabi. Supaya bila orang panggil kamu ustaz, orang tengok kamu sebagai orang yang mencontohi Nabi alaihi salatu wassalam. Bila orang panggil kamu lebay, orang lihat kamu sebagai orang yang betul-betul serius mencontohi Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan sebaliknya. Itu yang kita nak tekankan. Bukan sangat pada kalimat, tapi pada isi. Pada penghayatan. Tak perlu debat tentang kalimat, tapi bincang tentang isi penghayatan. Kita betul-betul ke mengikut apa yang Nabi ajar? Itu lebih penting, insya-Allah.